pengenalan. Sama ada kita sedar atau tidak, lantaran pembangunan negara yang semakin gah di pesada dunia, kita kerap kali tersentak dengan pelbagai masalah sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di Malaysia. Pengangguran merupakan antara masalah yang sering meniti di bibir-bibir masyarakat sama ada di Malaysia maupun di luar negara. Pengangguran merupakan istilah bagi individu yang tidak pernah bekerja, sedang mencari kerja ataupun bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu. Dari sudut lain, pengangguran juga membawa maksud sebagai individu yang tergolong dalam pencari kerja yang memerlukan pekerjaan dan ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Sekian. Kadar pengangguran di Malaysia dicatatkan 3.2% setakat 31 Disember tahun lepas. Namun, kadar itu disifatkan tidak terlalu tinggi kerana hanya 10 hingga 20% daripada jumlah itu menganggur melebihi 6 bulan. Ketua Jabatan Perangkaan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan takrifan pada suku keempat tahun 2019 itu diambil daripada jumlah 19 juta penduduk dalam lingkungan umur 15 hingga 64 tahun yang berada dalam pasaran buruh. Daripada jumlah itu, hanya 510,000 sahaja penganggur. Mereka terdiri daripada yang masih belajar, tidak menawarkan diri untuk bekerja ataupun menjadi suri rumah dan telah bersara. Ataupun 3.2% yang menganggur tu pun, yang banyak menganggur tu adalah yang kurang daripada 6 bulan. Yang menganggur lebih daripada 6 bulan tu jumlahnya persentasenya sedikitlah. Dan juga daripada 500,000 juga dari segi bilangan absolute number di kalangan belia lebih kurang 10% lah daripada ni. Itu senario kita punya kadar pengangguran. Beliau menyatakan perkara itu selepas merasmikan 14 volumes of the 728 papers proceeding at the 62nd ISI World Statistics Congress WSC 2019 di Ibu Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haslinda Yahya akan menerangkan 3 punca yang menyebabkan berlakunya pengangguran di Malaysia. Yang pertama, sikap individu itu sendiri yang terlalu memilih pekerjaan. Sikap terlalu memilih pekerjaan ini merupakan punca yang membantu pertumbuhan pengangguran di negara kita. Jadi yang kedua, dari sudut persepsi syarikat pula, mereka terlalu mementingkan kewangan syarikat yang akan menyebabkan pengurangan kos pengeluaran itu berlaku. Kebanyakan syarikat-syarikat di Malaysia mengambil pendekatan dengan mengurangkan bilangan pekerja demi mengurangkan kos bagi membayar gaji. Jadi pengurusan syarikat itu sendiri akan memaksimumkan tugasan dan menambah beban tugas kepada pekerja-pekerja yang sedia ada bagi mengelakkan daripada mengambil pekerja baru. Yang ketiga, akibat kekurangan kemahiran komunikasi di kalangan masyarakat, terutamanya belia pada zaman sekarang, bagi penguasaan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan ini juga menjejaskan tahap keyakinan seseorang dan secara tidak langsung akan membawa kepada kegagalan suatu proses temuduga bagi jawatan-jawatan yang dipohon. Kadar pengangguran di negara ini meningkat 0.1% kepada 3.1% pada Mei lalu berbanding April yang mencatat 3.0%. Menurut Perangkaan Utama Tenaga Buruh Malaysia Mei 2015 yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan, kadar pengangguran tahun ke tahun pula mencatatkan peningkatan sebanyak 0.2%.
Peningkatan itu ekoran pengurangan kadar penyertaan tenaga buruh sebanyak 0.1% daripada 67.5%. Maklumat berkenaan diperoleh daripada penyiasatan tenaga buruh PTB yang dilaksanakan mengikut piawaian Badan Antarabangsa iaitu Pertubuhan Buruh Antarabangsa. PTB meliputi kawasan bandar dan luar bandar dengan penyiasatan merangkumi penduduk yang aktif dan tidak aktif dalam ekonomi. Tenaga buruh adalah merujuk kepada mereka berumur 15 hingga 64 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya wakil daripada kumpulan saya akan menerangkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan bagi membantu golongan penganggur. Yang pertama adalah program skim latihan satu Malaysia SL1M merupakan satu program bagi membantu penganggur untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus memberi pengalaman bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah PROTEGE iaitu Professional Training and Education for Growing. Program ini merupakan insentif yang diperkenalkan oleh kerajaan dalam membantu dan memberi peluang kepada golongan muda melalui platform keusahawanan. Dan yang ketiga adalah program penjana. Program ini adalah program Pelan Jana Semula Ekonomi Negara. Program ini telah dilaksanakan pada 15 Jun 2020 dan ianya dapat memberi keuntungan kepada kedua-dua belah pihak di antara majikan dan pencari kerja. Di samping itu, program ini juga dilancarkan bagi membantu sektor pekerjaan dan mengurangkan masalah pengangguran yang semakin meningkat ekoran daripada tersebarnya wabak COVID-19. Secara kesimpulannya, meningkatnya kadar pengangguran di kalangan graduan adalah disebabkan beberapa faktor. Pihak kerajaan telah membantu dengan pelbagai usaha dalam mengurangkan peratusan ini. Audio Hub Preview.